أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh, faktubuhu, yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, faktubuhu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil, yakni benar. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, dan jangan pula seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah mengajarnya. Falyaktub, oleh itu hendaklah dia tulis. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq, dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang dengan jelas. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan dia kurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Ayat ni datang selepas daripada membicarakan dua perkara pokok, dua perkara besar sebelum daripada ni, iaitulah riba yang diharamkan dan jenis-jenis sedekah yang dihalalkan, yang diharuskan. Malah asas ekonomi Islam ditegakkan di atas dasar takaful, tolong-menolong ijtimai, tolong-menolong. Islam mengharamkan secara keseluruhannya segala bentuk riba, kerana riba merupakan satu penindasan, selalu kita sebut. Islam tidak mahu, Islam mahu tolong-menolong. Masyarakat ini masyarakat tolong-menolong. Masyarakat ini masyarakat yang melihat semua manusia sama sahaja dalam dunia, sama-sama mempunyai hak. Tidak ada pihak yang lebih kuat harus menindas pihak yang lebih lemah. Itu tidak boleh wujud sebenarnya unsur-unsur ini atas nama apa sekalipun. Tidak.
Jadi oleh kerana itu bila ditanya apakah pilihannya? Pilihannya takaful ijtimai. Ini kita sebut takaful ni maknanya jangan takaful maknanya satu istilah di dalam Islam, maknanya takaful jamin menjamin hidup. Jamin menjamin maknanya kita jamin hidup dia, dia jamin hidup kita. Tolong menolonglah. Maksudnya begitu. Baik. Kemudiannya perkara ini tidak boleh diselesai dengan mudah kecuali dhamirnya lebih dahulu tertanam dengan sikap tolong menolong ini. Hatinya terlebih dahulu. Hati mahulah takwa. Takwa inilah satu istilah yang merupakan satu kesedaran dalaman, tapi istilah agama. Sebab bila disebut takwa, dia bukan hanya faedahnya di dunia, tapi dia berpanjangan sampai kepada hari akhirat. Ayat yang merangsang supaya kesedaran dhamir ini merupakan ayat terakhir sekali diturunkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat yang terakhir. Maknanya hidup di dunia ini seolah-olahnya pergilah ke manapun, apapun bidangnya nak dicakap, bidangnya ekonomi ke masyarakatan ke, undang-undang ke, mau dia asasnya at-taqwa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takwa, bertakut kepada Allah. Pada suatu hari nanti kamu akan bertemu Allah. Pergilah ke manapun, biarlah orang itu besar mana sekalipun, sebanyak manapun hartanya dan semiskin manapun dia, semuanya balik kepada Allah. Itu kesedaran dalaman. Selepas daripada itu, marilah pula ayat 282 yang panjang ini namanya istilah ayat mudayanah. Ayatul mudayanah. Ayatul mudayanah ini istimewanya ayat yang terpanjang sekali dalam Quran, bukan soal semayang. Bukan soal semayang, bukan soal haji, bukan soal puasa, tapi soal ekonomi. Soal ekonomi, ayat yang terpanjang dalam Quran. Jadi kalau begitunya kita ingin menyatakan di sini bahawa Islam sebenarnya satu agama bukan hanya ibadat tetapi juga muamalat. Islam juga muamalat ni maknanya hubungan dengan masyarakat, dengan manusia, hubungan sesama manusia, termasuklah bidang ekonomi, bidang harta. Mengapa panjang ayat Quran bercakap pasal ekonomi? Sebenarnya bila ayat Quran bercakap pasal ekonomi begitu panjang, yakinlah bahawa Islam ni agama memerintah, bukan agama diperintah, agama din dan daulah. Tanpa ekonomi, semayang pun tak boleh. Nak semayang macam mana? Ekonomi tak tegak. Islam tidak memusuhi harta. Islam sama sekali tidak memusuhi harta, malah merangsang umatnya supaya mencari harta. Dengan ada harta, maka boleh takaful, boleh sedekah, boleh tawarruk, boleh semua sekali boleh. Bila ada harta. Tapi harta dicari, Islam membezakan di antara yang haram dan yang halal. Islam menolak riba, sebabnya riba kita sebut dah tadi, unsur-unsurnya ini tidak jernih. Islam mahu sedekah, Islam mahu perkukuhkan ekonomi, asasnya ialah ikhlas dan tolong menolong. Jadi oleh kerana itu, Islam meletakkan satu prinsip bahawa manusia dengan harta, manusia sebagai khalifah Allah. Harta Allah. Al-malu malullah, harta Tuhan. Manusia mustakhlafuna fil ardi. Manusia hanya sebagai khalifah, sebagai wakil bagi Allah Ta'ala untuk menguruskan harta yang Allah beri. Begitu. Maknanya, jika kita mempunyai harta amanah. Amanah supaya kita letakkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Islam letakkan lagi satu prinsipnya, harta banyak tapi tidak halal, dia baik sedikit tapi halal, bersih. Manusia bersih keluar daripada bumi ini, balik kepada Allah Ta'ala. Dia tidak mempunyai masalah dengan manusia, dia tidak ada tindas sesiapa, dan dia tidak makan harta orang dengan cara tak sebenar, adalah lebih selamat, lebih senang baginya untuk berurusan pada hari kiamat. Atas prinsip ini, Islam ayat ini bertolak dan menyatakan kepada kita beberapa jenis muamalah, beberapa garis panduan bagi menentukan urus niaga ini berjalan bersih dan tidak ada riba, dan urusan paling baik sekali inilah dia caranya. Iaitu katanya, wahai orang-orang yang beriman, asasnya di sini dulu. Wahai orang-orang yang beriman, kita sebutnya dahulu. Amanu jamak orang-orang yang beriman. Kalau satu dia kata ya ayyuhal mu'minu, ya ayyuhallazi amana, tu seorang. Wahai orang-orang yang beriman, seorang. Ya ayyuhal mu'minu, seorang. Tapi kalau ya ayyuhal mu'minuna, ramai. Ya ayyuhallazina amanu, ramai. Maksud apa? Pasal apa ramai? Ramai untuk menyatakan ekonomi tidak boleh ditegakkan oleh seorang manusia di tengah-tengah masyarakat. Dia ada bertempik seorang-seorang.
Dia tak boleh. Tak boleh sebab ni ramai. Kita nak beli barang orang. Kita hidup ni bergantung kepada berapa ribu orang. Sebiji nasi yang kita nak makan tu berapa usaha, berapa tenaga manusia dia diusahakan untuk mendapatkan bekalan makanan ini. Jadi oleh kerana itu maulah semua perkara yang terlibat dengannya, maulah bersih, maka akan bersih. Seorang-seorang tak boleh jadi bersih. Oleh sebab itu kita sebutkan bila Islam mengharamkan riba, dia mengambil kira masa. Sebab apa kita mahu bersih, tapi pihak lain pulanya barang-barang yang kita nak beli, barang-barang semua sekali mestilah bersih semua sekali, barulah kita bersih daripada riba. Jadi oleh kerana itu Islam mengambil masa yang cukup panjang untuk mengharamkan riba, tujuannya supaya semuanya bersih. Dan yang kedua pula, apabila Islam mengharamkan riba, dia haram hak ke depan, mulai daripada hari ini sampai hak akan datang. Hak lepas tu afallahu amma salaf. Afallahu amma salaf, mudah-mudahan Tuhan maaflah. Hak lepas barang-barang banyak dengan kita, semuanya riba, tapi itu maaf. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Baginya mengambil mana-mana yang sudahlah, wa amruhu ila Allah, dan urusannya itu pulang kepada Allah. Terpulang kepada Allah ni maknanya maaf, kita tak tahu lagi, tapi surah dia. Surah kata surah kepada Allah, maaf kata maaf itu kemudian surah kepada Allah, maknanya jangan fikir perkara itu sudahlah. Kalau nak bangkit hak sedia juga, kita tak ada apa-apa, baju buang, barang dalam rumah buang, rumah pun buang, habis semua sekali. Jangan. Islam dalam perkara ini sebenarnya terbuka dan mempunyai pandangan yang jauh. Dia bukan satu perkara yang diawang-awang, tapi perkara yang bergerak di bumi nyata. Okay. Katanya, iza tadayantum, apabila kamu tadayantum berhutang di sini, berhutang kita sebutnya, kadang-kadang kita sebutnya pinjam tu istilah sangat salah. Islam tak boleh kira pinjam ni hantar barang tu juga. Kita pinjam radio, kemudian kita hantar radio ni juga, itu maknanya pinjam. Berhutang lain. Berhutang di dalam istilah agama dia ada dua perkara, dua jenis. Satu namanya qardun, qaf ra dad, qardun. Satu yang kedua namanya dainun, dainun, hutang. Qardun, berhutang wang, bayar wang. Berhutang beras, bayar beras. Boleh berhutang beras? Boleh. Bayar beras. Berhutang maknanya bayar benda yang sama yang kita hutang. Itu qardun. Dainun, kita hutang tidak semestinya bayar barang yang sama, barang yang lain-lain. Baik. Kita beli barang berhutang, kita beli gula berhutang, umpamanya itu tidak nama qardun, namanya dainun. Sebab barang wang lain, gula lain. Ya, kalau gula dengan gula, qardun. Gula dengan wang namanya dainun. Baik. Dalam Islam ini, dalam Islam ada jual beli ni dari sudut pelaksanaannya dia ada empat. Satu namanya bai'ul aini bil ain. Bai'ul aini bil ain maknanya apa? Jual benda dengan benda sekarang. Bayar tunai. Bayar tunai. Jual barang, kita ada barang, kita ada beras, kita jual, dia bayar tunai. Kita pun bagi barang tunai kepada dia. Jual. Ini namanya jual barang dengan barang, jual bai'ul aini bil aini. Ainu tu makna mata. Kalau dalam bahasa Arabnya jual mata dengan mata. Makna jual mata dengan mata, kita tengok dia bayar, dia tengok kita bayar barang kita. Itu maknanya mata dengan mata. Jangan kita jual mata tidak dengan mata. Kita jual barang, dia hutang. Tak ada mata pada, tak nampak. Itu Arab dia punya istilah. Yang kedua, hak ni tidak bercakap dalam ayat ni. Jual tunai ni tak ada. Tidak ada bercakap di sini. Satu, yang kedua pulanya jual apa nama ni? Ad-dain bid-dain. Jual hutang dengan hutang. Hutang dengan hutang macam mana? Kita jual beras kepada dia dengan harga RM2. RM2 pun tak ada, beras pun tak ada. Itu maknanya hutang dengan hutang. Dia beli hutang, kita jual pun hutang juga. Tapi akad. Ada surat. Jual dengan jual. Tak boleh ni. Ini tipu dia katanya. Dia jual pun nanti barang ada dulu baru jual beli. Tak ada jual beli sekarang. Jual beli sekarang, barang tak ada, harga pun tak ada. Akad sekarang.
Namanya bai'ud daini bid-daini, jual hutang dengan hutang. Tak boleh. Ini. Tak boleh. Yang ketiga pulanya, jual barang dengan hutang. Jual tunai dengan berhutang. Jual barang tunai, bayarnya hutang. Hutang. Jadi maknanya jual tunai dengan bayaran berhutang. Ini tak bercakap dalam ayat ni. Barang ada, dia tak bayar lagi. Dia katanya sebulan lagi baru dia nak bayar. Tulis sebulan lagi. Jangan berhutang hari ni, besok tak nampak dah orang ni. Tak ada dah. Tak tahu pergi ke mana dah dia ni. Dulu baik dengan kita. Barang kita boleh bawa pergi, kawan-kawan pun dia bawa pergi juga. Okay. Ini Islam nak pegang yang ini. Islam mengambil beberapa cara untuk memegang orang ini supaya bila dia berhutang, persahabatannya pun kekal, hubungan silaturahim pun kekal, hutang pun dia bayar. Peraturan-peraturan yang ada. Baik. Yang keempat, jualan hutang dengan bayaran tunai. Jualan hutang dengan bayaran tunai. Saya beli beras. Beras tak ada hutang. Bayar tunai. Sebalik yang ketiga tadi, dia bayar. Barang kita tak ada, kita jual beras kepada dia. Beras ni nanti tahun depan lah. 6 bulan lagi baru boleh pungut. Kita jual dah ke dia. Kita nak duit ni pasal kita nak buat kahwin anak kita. Buat jual. Boleh ke tak boleh? Ini juga nak bercakap dalam ayat ni. Macam mana yang boleh, macam mana yang tak boleh, macam mana perjanjian nak dibuat, macam mana, semua sekali akan dibicarakan di sini. Jadi dua keadaan, dua beli yang nak dibicarakan di sini, dan dua jualan ini mahu jualan itu halal, dan ada cara halalnya. Ibn Abbas kata Allah Subhanahu Wa Taala bila mengharamkan riba, dia ada pilihannya. Ada pilihan yang tidak riba, iaitulah jualan yang kedua dan yang ketiga ini. Bila Tuhan mengharamkan riba, manusia menggunakan riba selama ini telah sekian lama, susah hidup mereka bila tidak ada riba. Islam memberi satu pilihan yang lain. Pilihannya boleh jual barang. Tak ada lagi barang. Dia akan ada barang itu. Duit pakai sekarang. Barang tak ada. Barang 6 bulan lagi. Barang setahun lagi. Barang 2 tahun lagi. Peniaga-peniaga yang dia nak keluar barang, boleh keluar barang. Ambil duit sekarang. Barang nanti dia proses dululah. Kebun dia tak buat kebun lagi. Nanti dia buat kebun lah dulu. Barulah dia boleh. Jual buah duku kebun, baru nak buat sekarang. Baru nak buat kebun. 6 tahun lagi baru keluar. Dan mau wang sekarang. Boleh. Ini hutang. Hutang namanya juga. Hutang. Dalam Islam namanya jualan salam. Bai'us salami ataupun bai'us salaf. Jualan salam. Kita sebutnya dulu di sini. Hak yang pertama ni, hutang yang pertama iaitulah hutang. Hutang, Nabi masih berhutang. Makna berhutang ni boleh. Islam tidak menggalakkan, tetapi dalam keadaan-keadaan yang terpaksa berhutanglah. Nabi kita berhutang. Dan Nabi juga menyatakan pahalanya besar. Sesiapa dia yang buat berhutang 2 kali akan menyamai pahala sedekah 1 kali. Kita beri berhutang 2 kali. Kali pertama, kali yang kedua. Jangan soal bayar ni. Bayar lain. Beri berhutang. Kemudiannya kita dapat pahala 1, menyamai 1 kali sedekah. Beri hutang. Main hutang. Hutang ni satu pengorbanan bila beri hutang pada orang. Jangan ingatnya hutang, bila beri hutang kita dapat untung. Tak ada. Beri hutang ni maknanya dia dekat-dekat dengan sedekah juga. Bila beri hutang kepada orang, seolah-olahnya barang itu dah hilang lah. Hilang. Kalaupun dia bayar, hilang dia punya nilai. Nilai hari ini nilainya lain, besok ada nilainya lain. Dia berhutang RM10, dia nak bayar RM10 juga 10 tahun kemudian. Habis dah barang kita. Dia berhutang pergi Jepun dulu RM30. Sekarang ni mari kita baru nak bayar RM30 waktu pergi Jepun dulu. Bayar RM30 juga. Buang saja RM30, tak ada makna. Tapi dia nak tambah. Dia nak tambah. Macam mana riba tak boleh? Nyanyilah orang jual, orang beri hutang. Ya memang pun hutang ni sama dengan sedekah. Tetapi orang yang pembayar, kalau dia nak bayar RM30 juga, kita rasanya tak betul. Tak betul. Dia berhutang dulu RM30 dulu. RM30 dulu dinilaikan semula dengan emas. RM30 dulu berapa emas boleh beli? Bayar emas. Sebab wang kita cadangannya emas. Jadi bayarannya saya rasa
Kalau dah pernah Jepun dulu baru nak bayar, sekarang ni kena kira lah dulu emas ketika tu berapa, emas sekarang ni berapa, baru adil. Adil. Jangan sebut riba. Ini bukan riba. Bukan riba. Mahu nilaian wang pada zaman dia berhutang. Baik. Nabi SAW, kita balik dulu masalah hutang ni, sebab hutang ni pun satu perkara yang sangat-sangat berkaitan dengan hidup harian kita. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada dosa dan hutang. Nabi tak mahu berhutang. Nabi berhutang, tapi Nabi minta perlindungan daripada hutang. Artinya hutang ni dalam keadaan-keadaan tertentu terdesak nak beli barang sekolah anak, kita nak beli baju dapur, nak beli, terdesak, berhutang lah. Tapi berhutang pun kena diri. Barang siapa kena diri, kena Tuhannya. Tak kena diri macam mana? Nak bayar tak tahu, mustahil nak bayar, tapi berhutang. Orang bagi berhutanglah. Ini masalah. Ini masalah. Jadi oleh kerana itu, bila Nabi minta jauh daripada berhutang, seorang sahabat bertanya, ma aksara ma tasta'izu minal maghram ya Rasulullah. Sungguh banyak kamu minta berlindung daripada hutang ni, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata begini, innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seorang ni bila dia berhutang, katanya bila dia berhutang, dia bercakap, dia dusta. Bila dia berjanji, dia silap janji. Ini orang berhutang, tabiat dia. Jadi oleh kerana itu, akibat daripada hutang ni manusia bercakap dusta, manusia berjanji dusta. Oleh kerana itu kita minta berlindung daripadanya. Maknanya berhutang dari sudut hutang tu tidak mengapa, tapi akibat daripada hutang ni yang tidak disukai oleh Islam. Kemudiannya besok kita cakap tentang jualan salam. Jualan salam, mudayanah ni juga. Kita akan perincikan ayat ini satu demi satu, kerana inilah pilihan daripada dalam muamalah kita untuk menjauhkan riba sebenarnya. Kemudiannya iza tadayantum, apabila kamu berhutang, apabila kamu menjalankan urus niaga dengan cara berhutang. Ini ta'bir dalam bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa Arab disebut iza. Dia ada iza, dia ada in. Iza ni maknanya, terjemahnya apabila. Iza. Tapi kalau in, jika. Apabila, jika. Iza dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang mesti berlaku. Iza. Kalau tidak mesti berlaku pun sesuatu yang berat, besar kemungkinannya berlaku. Tu iza. Tapi kalau in maknanya jika, mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Hal apa berlaku pun tidak berapa kuat sangat. Iza kuat. Iza tadayantum, apabila kamu berhutang, maknanya berhutang dalam masyarakat manusia ini suatu yang mesti berlaku. Mesti berlaku. Kita tak banyak pun, sikit-sikit tu mesti ada hutang. Itu maknanya iza. Iza sama'um fatarat. Apabila langit berkecai. Ini kiamat. Kiamat mesti berlaku. Iza litahaqquqil wuqu', bagi sesuatu yang mesti berlaku. Jadi kita terima kenyataan dalam masyarakat manusia ini, hutang satu perkara yang tak boleh ia sukar untuk dielakkan apabila tiba waktunya. Apabila kamu berhutang, tadayantum, kamu berhutang. Tadayana dalam bahasa Arab pula dia menunjukkan satu perkara yang berkongsi, bukan satu pihak. Tadayana, hutang berhutang. Kita berhutang, dia berhutang. Kita ada masalah, dia pun ada masalah. Kita ada barang yang ada pada kita tak ada pada dia. Dia nak barang kita nak barang dia. Itu maknanya tadayana. Tadayana maknanya apabila kamu hutang berhutang. Itu makna terjemah betulnya. Iza tadayantum, apabila kamu hutang berhutang. Jadi oleh kerana hutang berhutang ni, maknanya dia sama-sama perlu. Sama-sama perlu. Pihak pembeli, pihak penjual sama-sama memerlukan. Jadi oleh kerana itu jangan ada pihak yang merasa dia lebih berupaya maka dia menekan misalnya. Tidak, kita sama-sama memerlukan. Bila sama-sama memerlukan, artinya kita berkongsi dalam menghasilkan satu matlamat, maka matlamat itu perlu kita kongsi bersama. Jangan kita nak sama-sama nak hasilkan satu matlamat, tiba-tiba satu pihak menindas yang lemah. Itu tak boleh. Sebab kita sama-sama mencari keuntungan. Kita nak beli barang, sebenarnya kita ada matlamat. Dia nak jual barang, dia ada matlamat juga. Mengapa dia tentang kita? Itu maksudnya. Jadi oleh kerana itu, tadayana, hutang berhutang, ini satu peluang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan kepada manusia.
Kemudahan ini jangan ambil peluang padanya untuk memeras. Tidak boleh. Peluang hutang. Hutang satu ibadat jika digunakan dengan cara yang terbaik. Satu ibadat, kita bacanya dalam hadis, 2 hutang menyamai 1 pahala sedekah. Menyamai 1 pahala sedekah besar. Mengapa hutang? Hutang ini, kita pergi lebih jauh sikit tentang falsafah hutang. Hutang ini bagi membantu kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Kita tidak mempunyai kecukupan tenaga untuk menyempurnakan semua kehendak kita. Manusia dia ada daruriyatul hayah, keperluan untuk meneruskan hidup ni. Kita mahu makan minum cukup. Kita mahu pakai. Kita mahu rumah untuk perlindungan kita. Kita mahu lagilah kenderaan untuk pergerakan. Ini benar daruriyatul hayah, keperluan. Kita tak boleh nak hasilkan semua. Kita nak hasilkan beras, nasi makan, tak boleh. Itu sendiri. Kita boleh beras ada dalam, kita boleh masak. Tapi kalau nak mula daripada awal lagi sehingga jadi beras, dia memerlukan beratus-ratus tenaga. Beratus tenaga. Dia memerlukan bumi, dia memerlukan pembajaknya, dia memerlukan kepulaknya penanamnya, dia memerlukan pulaknya cangkulnya, dia memerlukan pula kepada baja, dia memerlukan pula kepada air, dia memerlukan banyak nak sampai kepada jadi beras. Banyak. Dia memerlukan tukang besi pulaknya, tukang besi nak buat cangkul tu. Cangkul tu, tak ada cangkul nak kerja macam mana? Nak sampai kepada peringkat ini, umur kita tak cukup untuk menghasilkan barang ni. Belum masuk lagi pakaian, belum masuk lagi ke rumah, belum masuk, sedangkan semuanya yang kita perlu. Jadi oleh kerana itu perlu ada tukang menukar. Tukang menukar barang ni. Tukang menukar, kita ada satu kepandaian, kita tukar dengan orang lain. Bila kita tidak ada kepandaian, maka kita tidak layak hidup. Sebab itulah dalam Islam ini kerjanya, Islam menggalakkan seorang itu supaya bekerja. Sebab kita ada peluang untuk tukar barang. Untuk tukar barang. Sebab barang yang ada pada kita orang perlu juga. Kita punya sekolah. Sekolah kita dia nak hantar anak pada kita. Hantar anak kita nak mengajar. Jadi kita tak boleh bekerja. Oleh kerana itu dia kena bayar. Kena bayar sekolah kita. So bayar tarik narak kita ni kena ikhlas semua sekali. Dia orang nak jual barang dia kepada kita harga mahal. Harga kitanya mesti ikhlas. Tak boleh, mesti dinilaikan. Mengapa kita hidup di sini nak bertukar? Bertukar tabadulul manafi'. Tukar manfaat. Tukar manfaat. Dia mahu barang kita, kita mahu barang dia. Serasa lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu kita bercakap daripada peringkat rendah ni. Saya rasa peringkat tinggi pun macam tu juga. Peringkat negara pun macam tu juga. Kita mempunyai kuasa tukaran yang lebih, maka kita mempunyai kuasa lebih. Kita boleh menentukan nilai barang. Baiklah. Semalam kita sebutnya soal jual-jual, hutang-berhutang ni, dia ada dua cara sekurang-kurangnya yang disebutkan dalam ayat ini. Pertamanya, beli berhutang. Satu, dah selesai dah. Beli berhutang, kita nak barang dia, gula, kemudian kita berhutang. Itu tak ada masalah, boleh, ini seperti yang kita lakukan. Tapi dengan syarat-syaratnya lah. Syarat-syarat orang berhutang ni dia kena ada adab. Yang kedua, itu tadinya ni jual berhutang. Beli berhutang. Jadi kita sebut tadi. Jual berhutang. Ada jual berhutang. Baru dengar jual berhutang. Jual berhutang ni, kita ambil duit dia, barang kita nak serah kemudian. Barang 2 tahun lagi. Kita nak jual ayam tak ada lagi, baru nak buat reban baru. 5 bulan lagi kita nak duit. Kita nak duit 10,000. Ayam baru nak buat kerja, baru nak buat projek ni, baru nak buat, tapi duit kita nak sekarang ni duit. Boleh ke tak boleh? Ini nak bicarakan di sini. Namanya bai'us salam. Jual salam. Jual salam pun nama dia juga, jual salah pun nama dia juga. Lagi apa dia nama laginya ni? Bai'ul mahawi. Jual orang terpaksa. Jual orang terpaksa ni barang tak ada, dia jual dah. Boleh? Boleh jual macam tu. Dia kita sebutnya ni salam, tapi bila nak buat projek nama lah, projek apa-apa pun boleh buat ni, macam ni. Kita ada projek, kita nak jual projek ni, barang tak ada lagi, ada dalam kepala baru, boleh. Ya. Tapi dengan syaratnya ialah kailin ma'lum, waznin ma'lum, ajalin ma'lum. Mestilah barang itu kadarnya sudah dimaklumkan, tempoh serahannya dimaklum, tempatnya serahannya sudah diketahui, semuanya tetapkan. Bila nak serah? 4 bulan. 4 bulan tu berapa hari bulan? Tulis.
Barang tu dia punya mutunya, nilainya, kadarnya, sukatannya, timbangannya berapa, semuanya detail dalam ni. Menyalahi daripada ditulis ni tak jadi. Tak jadi. Begitu. Kemudian harganya itu terpulang kepada persediaan, kepada persetujuan mahal sikit ke, murah sikit ke, itu terpulang pada keadaan, sebab masing-masing mempunyai kepentingan. Tuan punya projek, dia ada kepentingannya nak duit sekarang. Yang pihak pembeli pun ada kepentingan juga, dia tak mahu sekarang ni. Dia buat kerja kahwin 4 bulan lagi baru dia nak ayam tu. Misalnya, dia ada kepentingan dia. Jadi oleh kerana itu bai'us salam, jual salam ni dibolehkan. Baiklah. Kemudiannya menurut Ibn Abbas, ayat ni diturunkan ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Orang-orang Madinah pada ketika itu mereka berhutang tamar, dia ambil duit, kemudian tamar dia kata setahun lagi, 2 tahun lagi, macam-macam. Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada 4 tahun, nanti baru nak bagi tamar. Duit dia ambil dulu. Nabi kata tak boleh macam tu. Mestilah fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ila ajalin ma'lum. Mestilah timbangannya telah dimaklumkan, telah diketahui, tempatnya diketahui, dan tempoh serahannya diketahui. Tulis. Kalau tidak tulis tak boleh lah. Main setahun, 2 tahun lagi tak boleh. Ataupun tak boleh juga kita nak buatnya hingga musim ngetam tahun depan, hingga musim buah tahun depan. Tak boleh musim-musim macam tu. Tentukan berapa hari. Ini salah satu daripada bentuk jual beli dalam Islam bagi mengelak riba. Ibn Abbas kata untuk menghapuskan riba, ini cara jualannya. Riba ini satu saja yang tak bolehnya. Bukan satu unsur saja, iaitulah wang melahirkan wang. Itu tak boleh. Tapi kalau beli dengan cara bayaran beransur, tak mengapa. Kalau proton dia jual kepada kita sebuah kereta, kemudian kita bayar bulan-bulannya 500. Dia jual sendiri. Kelang jual kat kita. Boleh. Tak hanya dia tak ada apa-apa, kita dengan institusi keuangan tu. Itu yang jadi masalah. Keuangan. Dia pun nak buat duit juga. Kita ada kepentingan juga. Tapi itu bukan caranya. Caranya ialah bai'us salam, jual salam. Mahal sikit itu tidak mengapa. Mahal sikit, jangan mahal terlalu banyak. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, hingga ke suatu tempoh yang tertentu. Ajalin musamma ni ajal pada tempoh musamma yang dinamakan. Ismu nama, tempoh yang dinamakan maknanya tetap harinya 27 hari bulan tahun 2006. Itu yang musamma. Tapi kalau sebut tahun depan saja tidak ajalin musamma, tempoh yang tidak diberi nama. Tahun depan ni tidak nama dia. Tidak nama sebab tahun depan tu yang lama. Maulah hari bulan tetap dan tempat serahan. Tempat serahan di mana? Sebab kalau tidak disebut tempat serahan ni, dia nak serah di ladang dia. Kita ambil di ladang dia, nak balik ke rumah kita berapa pula belanja. Ni tertipu di sini. Tertipu. Mau tempat juga di sini disebutkan. Dan ada lagi lah detailnya dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan banyak lagi lah detail jualan yang seumpama ini, kerana dia merupakan satu cara yang disahkan oleh Islam bagi memudahkan urus niaga manusia yang memerlukan cara berhutang. Kerana setiap orang banyak masalahnya yang dia tidak cukup umur untuk menyempurnakannya. Baik. Faktubuhu, naklah kamu tulis. Bila ada urus niaga, tak akad, butir-butir di dalam akad ni mesti ditulis. Yang kita sebutnya sekarang ni perjanjian. Perjanjian tu mesti ada. Ini kerja peguam lah pula. Kita suruh kepada peguam, tengah cari peguam, peguam tu tulis butir-butir dalam akad ni, di mana serahannya, berapa harganya, bagaimana, apa jenis jualannya, mutunya, semua sekali mesti ditulis dalam perjanjian dan disahkan oleh pihak berhutang, bukan pihak yang memberi hutang, pihak yang berhutang. Sebab dia pada ketika ini ada kuasanya. Dia yang akan menentukan ni nak bayar atau tak nak bayar, jadi ambil dah barang. Jadi dia kena tulis, pihak pembeli yang menulis. Dia yang kena belanjanya. Dia kena belanja. Penjual pada ketika ini dia nak bawa lari penjual, dia pihak yang lemah. Dulu dia jadi pihak kuat. Bila dia jual barang, dia jadi pihak yang lemah. Jadi pihak yang kuat lah.
Pihak yang kuat kena buat kerja, kena buat surat ni. Siapa pihak yang kuat? Pihak yang berhutang. Dia ambil harta, dia ambil barang. Ya. Mengapa kena tulis? Kena tulis sebab masalah hutang ni dia jadi macam-macam perkara. Waktu nak berhutang dia mari dengan keadaan yang cukup beradab, bersopan, bukan mainlah dianya molek lah barang tu, molek lah. Mari beriman, mari macam-macam lagi. Bila dia dapat hutang tu, dapat dia lari, dia hilang, dia lebih merupakan perampok yang lebih besar daripada perampok. Kita sebut macam tu. Pasal apa? Pasalnya berhutang tak bayar. Tak bayar. Dia ingat satu kisah. Kisah ni kisah tak benar, tapi dia adalah buku-buku cerita Arab. Dia adalah buku-buku cerita Arab. Seorang pekuda naik kuda di padang pasir, pesapir, berjalan. Di tengah-tengah padang pasir berjumpa dengan orang yang sedang berjalan. Jalan kaki di atas padang pasir, dia bawa panah. Dia pun ajak naik atas kuda. Kuda dia bersama. Bila naik atas kudanya, penumpang ni tendang pemilik kuda ni, kemudian bawa lari kuda. Bawa lari. Tadinya mujur orang naik, ajak dia naik atas kuda, dia berjalan panah-panah. Nampak ingatnya orang parkir mesti rupanya dia perampok. Jadi untuk mengelakkan perkara yang serupa ini berlaku, macam mana Islam buat? Islam kena tulis ni dia ada banyak faedah. Sama sekali untuk mengelakkan barang kita hilang, lesak dengan begitu saja, mesti tulis. Yang kedua pulanya untuk mengingatkan bahawa bila ada kekecohan di belakang hari, rujuk kepada perjanjian ini. Kemudian yang ketiga pulanya untuk memelihara akad tadi betul ataupun tak betul akan disemak di sini. Jadi dengan itu tulislah. Ulama kita menyatakan tulis mesti serta dengan saksi. Sebab takat tulis saja tak guna. Ada surat perjanjian, saksi tak ada. Tak boleh. Mesti ada satu lagi yang saksi yang menyaksikan butir-butir ini benar ataupun tak benar. Kemudian akan disebutkan nanti lagi perkara tulis ni. Nak tulis macam mana, siapa nak buat kerja, macam mana butir-butir tulisan itu. Semua sekali akan disebutkan di sini. Sebabnya tulis ni pun bila diserah kepada peguam pulanya dia buat pasal pula. Dia ada pulanya dia lagi main bahasa begini. Dia memihak, dia tengok siapa yang lebih kuat, dia memihak pada orang tu. Siapa orang kaya, siapa yang lebih cerdik, dia memihak, dia dapat sikit lagi. Kalau misalnya dia boleh buat begitu. Yang saya nampaknya satu perkara jual beli suratnya dalam bahasa Inggeris. Aneh ni sebenarnya ni dalam bahasa Inggeris. Orang Melayu yang jual pun orang Melayu, yang beli pun orang Melayu. Surat perjanjian dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam kawasan Melayu dia tak reti juga. Kawasan Melayu pun dia punya terma dalam tentunya tak reti juga. Mengapa dalam bahasa Inggeris? Dia sama-sama. Saya rasa ini tak boleh. Tak boleh. Dia kena dalam bahasa yang dia faham. Kalau dia tak faham mesti beritahu kepadanya maknanya apa dia. Sekarang oleh kerana kita nak beli sangat, kita nak beli barang tu, gua kata saing kat sini. Dia tak lah. 1, 2, 3 habis kena saing. Saing saja. Faham ke? Tak faham. Saing. Jadi ini di antara perkara yang Islam mengelak. Islam ingin mengawal perkara yang seumpama ini kerana ada satu pihak yang akan jadi mangsa nanti. Katanya faktubuhu, hendaklah kamu tulisnya, yakni tulis hendaklah menyaksikan, hendaklah ada saksi dan syarat-syarat saksi akan disebutkan kemudian ni, siapa orang boleh jadi saksi dan sebagainya. Tulis ini tidak semestinya dibawa kepada peguam, tetapi mahu orang pakar dalam penulisan. Menulis undang-undang perjanjian dan pandai pun dia tulis ni benda yang patut tulis dan tak patut tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan yang ketiga pulanya tadi jual beli itu 1, 2. Kemudian yang ketiganya nak kena tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil dan benar. Jangan dia tulis kok pandai dia orang kata macam lain, dia tulis macam lain umpamanya. Tak boleh. Mesti dia tulis menurut yang benar apa yang berlaku dalam tu. Benar dia maksudkan begini, sah menurut fiqh. Kalau dia tulis, dia katanya dia tulis ada peratus mari, fiqh kata tak sah tulis itu. Tak sah. Akad pun tak sah lagi. Jadi mahulah penulis ini tahu undang-undang fiqh. Tahu halal haramnya, baru dia boleh jadi penulis. Jika dia tidak, tak boleh. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia kata seorang yang belum niaga, belum menjalani sesuatu urusan, dia mengaji fiqh dulu.
Supaya sekurang-kurangnya fiqh dia belajar, dia tahu halal haramnya, sah batalnya dalam urusan yang hendak diniagakan itu. Baru boleh dia meniaga. Kalau tidak, tak boleh. Nanti dia akan terlibat dengan perkara yang haram. Betul lah, perkara-perkara riba ni, perkara jual beli ni pun dia cerewet sebenarnya. Sikit saja masalah, tak sah. Sikit saja berkait dengan hak manusia, dah jadi batal. Jadi oleh kerana itu Imam Ghazali kata kena belajar fiqh dulu. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil dan benar. Ayat menyatakan waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah menulis di antara kamu oleh seorang penulis dengan adil. Catatkan hutang tu berapa, bagaimana jual belinya, barang tu bagaimana, jenis-jenis barang, bila nak bayar, semua sekali mesti tulis. Tapi bukan semua orang boleh tulis. Sebab menulis ini memerlukan kepada kepakaran. Apalagi pula penulisan ini menulis tentang perkara yang berkenaan dengan hak seseorang itu. Hak, mestilah tulis dengan cermat dan betul. Maulah tulis itu katib, orang yang pandai, pakar dalam menulis. Tak cukup setakat itu, tapi bil adli, mau pula dengan adil. Dengan adil tulisan. Kaedah yang kita pakai dalam agama ni, satu perkara yang mesti yang kita harus ingat, bahawa dalam hak-hak manusia Islam bakhil. Islam bakhil dalam hak manusia. Al-huququl ibad mabniyun 'alal musyahah. Hak-hak manusia diasaskan di atas bakhil. Satu sen pun kena kira. Satu sen pun kena kira. Wa huququllahi mabniyun 'alal musamahah. Hak-hak Allah diasaskan di atas maaf. Banyak maaf. Tak kena sikit-sikit, tak apa. Kalau nak kira boleh jadi semayang ni 2-3 orang ni hak betulnya. Hak betulnya banyak tak kena. Banyak tak kena boleh jadi begitu. Tapi tidak, hak Allah mabniyun 'alal musamahah. Hak Allah ni asasnya maaf. Maaf, sikit-sikit maaf. Kalau tolak dosa besar. Dosa besar syirik tak boleh masuk syurga. Yang lain-lain tu nampak gayanya boleh masuk syurga juga. Boleh masuk syurga setelah dimaafkan. Hanya tak maafnya syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak maaf yang syirik terhadapnya, tapi yang lain-lain maaf. Tak semayang maaf ke? Jangan tanya perkara itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kira-kiranya perkara ni dosa besar, tapi peluang Allah untuk memaafkan tak ada siapa yang boleh larangnya. Tapi syirik dia cakap dia tak maaf. Innallaha la yaghfiru. Tapi ini hak Allah, hak manusia tidak. Hak manusia, waliyaktub bainakum katibun bil adli, bukan sebarang orang. Penjual sendiri nak tulis, tak boleh. Boleh jadi bila penjual nak tulis, pembeli kata dia tulis bagi pihak dia, dia tulis hak kemenangan dengan dia ajalah. Pembeli juga nak tulis seorang pun tak boleh juga, dia tulis untuk seorang dia, tapi boleh jadi dia tulis memihak kepada dia. Orang kedua, orang ketiga yang menulisnya. Orang ketiga ni kita sebutnya peguam dah, sebab dia ada pakar dalam ni. Bahasa undang-undang pun dia tahu semua sekali. Dia yang menulis. Wajib kau tulis? Ulama sebahagian daripada mereka menyatakan wajib tulis. Ibn Jarir mengatakan wajib tulis. Ar-Rabi' kawan Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i, dia kata wajib tulis. Az-Zahiriyah dia kata wajib tulis. Tapi kebanyakan lain nyatakan tak wajib tulis. Tapi kita kata zaman akhir-akhir ini kena tulis. Tak boleh. Akhir-akhir ini dia ramai orang dia suka lari. Butang dia suka lari. Dulu tak apa, iman banyak. Iman kuat. Kuat iman, dia akan cari pula orang dia berhutang duduk mana. Dia tak balik-balik pergi ke Mekah, dia nak bayar hutang. Macam mana ni? Jadi kalau macam tu sekarang ni tak boleh. Hanya kita kata macam ni. Kita kata kalau orang kecil tak payah tulis lah. Takkan beli gula sekati pergi cari peguam. Peguam dia nak tulis hak no, juta-juta no. Dia nak beli gula sekati. Tak payahlah yang ni. Yang kecil-kecil tak payah, tapi yang besar-besar wajib tulis. Dulu surah kepada iman dia. Iman yang kata bayar. Dia akan cari orang tu. Dia akan cari untuk bayar. Sekarang ni iman tak ada. Iman dia terlalu kurus. Iman kurus tak boleh. Yang menulis ini maulah bil adli, dengan adil. Adil ini satu sifat yang ada pada seorang. Bila ada padanya maruah agama terjaga. Bila dia adil. Tetapi kadang-kadangnya adil itu masih ada, tapi adil yang sudah tercalar adil tu. Tajrah adalatuh maknanya adilnya, keadilannya sudah tercalar. Bagaimana orang yang adilnya sudah tercalar? Dalam hadis menyatakan
Orang yang adil ini dan keadilannya itu terpelihara, tidak tercalar. Nabi kata, man amala an-nasa falam yazlimhum. Bila dia bergaul dengan manusia, dia tidak menzalimi mereka. Itu orang yang adil. Wa haddathahum falam yukazzibhum. Dia bercakap, dia tidak berdusta dengan orang. Itu adil. Lagi wa wa'adahum falam yakhlifhum. Dia berjanji, dia tidak silap janji. Orang adil. Lagi Nabi kata, fahuwa mimman kamulat adalatu. Inilah dia orang yang sempurna keadilannya, dan inilah orang yang wajib dijaga persaudaraan dengannya. Sebab dia tidak pernah berdusta dengan dia. Mengapa kita nak khianat dia? Dia tidak pernah berdusta, tak pernah khianat ke kita. Wajib kita jaga persaudaraan antara kita dengannya. Jaga orang yang seumpama ini. Artinya kalau orang selalu berdusta, dia tidak ada kehormatannya lagi. Kadang kita pun bila dia 2-3 kali dia bohong dengan kita, kita pun bohong juga dengan dia. Sama-sama tak adil lah pula kita dengan dia pun. Baik. Yang seterusnya pula, ada perkara-perkara yang boleh mencalarkan keadilan. Maknanya adil tu adil tapi sudah tergores. Bodi motor keadilan sudah tembus. Ni orang ni. Siapa? Man akala luqmatan min haram. Orang yang makan harta haram. Sudah tercalar. Lagi siapa laginya? Orang yang bertanya penjual tapi tidak nak beli. Berapa sekilo ni? Dia kata 3 riyal sekilo. Kita pun cabut lari. Cabut lari. Tanya buat apa? Tanya buat apa? Berapa sekilo? 3 ringgit sekilo. Cabut lari. Kalau betul-betul nak beli, bagi 2 ringgit setengah. Tak boleh. Larilah. Ini tanya berapa sekilo, tinggal terus. Calar keadilannya. Tidak adil. Ini dia bohong. Dia tidak nak beli. Dia tanya saja ini. Tanya saja. Tengok keadilan dalam Islam. Maknanya untuk menjadi penulis, jangan orang tercalar. Calar ni macam ini. Jadi berapa lagi ni? Orang yang bawa kuda, memandu kuda dengan laju kuda. Sekarang tak pandu kuda. Tak pandu kuda lagi. Mandu motor dengan laju, calar keadilannya. Tak boleh, dia kena patuh undang-undang jalan raya. Lagi apa lagi? Banyak lagi lah. Orang yang berjalan di jalan raya untuk melihat benda-benda yang haram juga. Orang yang buang masa juga. Calar keadilannya. Jadi inilah dia Islam bakhil sebenarnya tentang hak-hak manusia. Hak-hak orang ramai Islam terlalu bakhil. Bukan sebarang nak boleh menulis. Bukan sebarang. Pasal apa? Pasal hak manusia bila ditulis orang yang tidak adil, nescaya dia memihak kepada pihak mana dia tengok dia boleh bagi duit lebih kat dia. Siapa yang boleh bagi duit lebih? Yang itulah dia memihak kepadanya. Dia pandailah buatnya sikit. Sepatah kata yang ditulis dalam itu pun mempunyai erti bila masuk mahkamah. Baik. Katanya lagi, wala ya'bad wal yaktub bainakum katibun bil adli, dengan adil. Adil ni dalam bahasa Arab sesuatu yang di tengah. Tengah. Jadi tengah itu namanya adil. Kiri kanan sama berat. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, dan janganlah pula pencatat penulis itu menolak untuk menulis sebagaimana Allah mengajarnya. Jangan pula penulis ini, pencatat ni bila diminta, ada kata sibuk. Dia tahu dah mari minta tu bayar duit sikit pada dia, ataupun dia minta dengan percuma ni, sibuk dia kata. Tak boleh, sebab dia pakar dalam bidang penulisan. Bila dia pakar dalam menulis ini, jangan ada, tak boleh dia tolak jika ada orang yang meminta khidmatnya. Sebab apa? Sebab dia pakar. Kama 'allamahu Allah, sebagaimana Allah ajar dia. Maknanya dia patut bayar hutang. Hutang siapa? Hutang Allah Ta'ala. Hutang Allah beri kepadanya ilmu pengetahuan sehingga dia jadi pakar. Tiba-tiba dia bakhil dengan orang, tak boleh. Sesiapa yang mempunyai kepakaran dalam satu bidang adalah murah dengan ilmu yang ada padanya sebagai tanda kesyukurannya kepada Allah. Mengapa? Pencatat yang penulis yang pakar tak sama, dia tulis patah pun mempunyai erti. Yang tidak pakar dia tulis apa saja dia tahu. Jadi tak ada guna. Oleh kerana itu khidmat kepakaran mahal. Kita berjumpa dengan seorang doktor pakar, dia bercakap 2 patah pun sudah erti bagi kita. Tapi hak Tok Bomo biasa tak ada pakar, dia cakap tu bawa penyakit je. Dia lebih membawa penyakit. Ini ertinya. Kita bertanya hukum agama kepada seorang pakar. Dia menilai hukumnya diberinya itu berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada hadis dan apa. Tapi bila ditanya tak ada pakar, dia jawab saja, tanyalah hukum apa pun. Dia jawab saja, betul tak betul tak kira. Ini bukan ladang merumput binatang apa saja nak cakap. Tidak. Jadi oleh kerana itu Al-Quran sebenarnya menghormati bidang kepakaran. Dia kata macam mana?
Dia kata wala ya'ba katibun an yaktub. Jangan menolak pencatat, penulis untuk menulis. Jangan tolak. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajar kepadanya. Ini menyindir penulis-penulis yang buat mahal seolah-olahnya ilmu yang ada pada kamu hak Allah. Jadi oleh kerana itu janganlah tolak ilmu yang Allah beri dengan murah, dengan percumalah kepada orang juga. Janganlah mahal-mahal sangat. Jangan. Kita dalam perkara ini tidak ada perasaan ini. Perasaan kekitaan tu kesombongan itu lebih besar, merasakan semuanya kepunyaan kita dan kita berhak menentukan segala-galanya pada apa yang kita punya. Padahal semuanya itu kepunyaan Allah yang diberinya dengan percuma kepada kita. Falyaktub, hendaklah tulis. Sekali lagi, wala ya'ba katibun, jangan pula pencatat itu menolak. Falyaktub, hendaklah tulis. 2 kali perintah. Bila 2 kali perintah ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peranan yang dimainkan oleh penulis hutang, pencatat hutang untuk dibuat perjanjian dalam hal hutang dan jual beli. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu, dan hendaklah merencanakan pihak yang menanggung hutang. Sekarang siapa yang mencari penulis, yang mencatat itu? Penjual, pemberi hutang ataupun penerima hutang? Penjual ataupun pembeli? Pembeli yang berhutang. Pembeli yang berhutang dia kena cari. Sebab dia dah terima barang. Dia terima barang. Bila dia terima barang, dia yang bertanggungjawab lebih kerana dia akan bayar hutang. Pihak yang menjual dia rugi dah barang dia jual. Barang tu bawa balik dah. Bila barang tu bawa balik, dia tuliskan tak tuliskan, dia duduk pihak lemah. Dia pihak rugi. Jadi kalau begitunya pihak yang membeli, yang membawa hutang itu dia mesti cari, mesti tulis dan cari pihak yang boleh menulis. Maknanya kalau ada tanggungjawab bayar pencatat. Siapa dia yang wajib bayarnya? Yang wajib bayarnya pihak yang berhutang. Quran katanya allazi alaihi alhaqqu, orang yang di atasnya hak membayar hutang. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Dia pencatat. Penulis itu perlu ada takwa kepada Allah, sebabnya di tangan dia. Penulis serah, penjual serah, pembeli pun serah, menulislah. Tambah-tambah pulaknya kedua-dua ni buta huruf, tak boleh menulis, tak tahu apa. Serah saja kepada pencatat. Pencatat pun dia bebas. Oleh kerana itulah waliyattaqillaha rabbah. Bertakwalah kepada Allah Tuhannya. Kalaupun dia pada ketika ini dia boleh tulis apa-apa saja, apakah Allah tidak tahu apa yang ditulis itu? Tuhan tahu. Jadi kalau begitu, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu, hati-hatilah dan bertakwalah kepadanya. Ini menyatakan kepada kita, walaupun peraturan itu kemas, rapi, halus undang-undang, tetapi kalau hatinya tidak bersih, tidak suci, tak ada guna juga. Tak ada guna. Maulah hati seorang itu ikhlas. Oleh kerana itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang meminta daripadanya supaya fulus dalam muamalahnya. Iman yang menentang. Undang-undang boleh lari, boleh cari jalan keluar, boleh cari, tak berkuasa boleh cari jalan keluar, tapi iman bolehkah? Allah Subhanahu wa taala bolehkah lari daripadanya? Ada. Waliyattaqillaha rabbah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Mengapa perlu tulis? Kita perlu tulis ini, ada satu pihak lagi, pihak hakim. Bila masuk dalam mahkamah, dia tak tahu. Dia akan berdasarkan kepada surat menyurat. Dia akan berdasarkan kepada perjanjian. Sebab dia tidak tahu lebih jauh dalam hal yang seumpama ini. Apabila masuk pada peringkat bicara di hadapan pengadilan. Waliyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan pula dia wala yabkhas minhu syai'a, jangan dia mengurang sesuatu pun daripada hutang itu. Hutang berapa? Jangan kurang. Tulis sebagaimana sebagaimana yang sebenarnya. Jualan itu disebut di dalam akad. Sebagaimana disebut dalam akad, begitulah yang patut ditulis. Begitu panjang sekali bercakap pasal tulis barang-barang. Kerana jual beli itu hakikatnya di sini akan berbangkit.
Hak yang dalam akad tak tahu. Tak tahu bila masuk mahkamah, yang berbangkitnya perjanjian ni. Macam mana perjanjian? Awak tanda tangan macam pasal apa? Awak faham ke tak faham? Misalnya, di sini yang berbangkit. Al-Quranul Karim turun pada zaman jahiliyah. 1000 berapa tahun dahulu, ketika orang tak tahu pun surat perjanjian ni, cara-cara yang seumpama ini. Al-Quranul Karim begitu detail bicara, dan jika peraturan ini diikuti dengan sepenuhnya, maka tidak ada siapa yang teraniaya dalam jual belinya. Jual beli kita hari ini banyak teraniaya sebab kita tak faham. Tak faham. Satu, sebab kita kata kita nak memenuhi janji. Kadang-kadang bila dia janji buat surat perjanjian, dia tak tahu pun apa yang dia janji. Dia tak tahu hak dia. Dia tak tahu hak orang lain, tak tahu hak dia, maka dia teraniaya. Islam menolak yang seumpama ini dan memberi tugas kepada satu pihak yang memberi faham kepadanya, iaitulah katib yang disebutkan di sini. Katib ini maknanya pencatat, penulis. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu falyumlil waliyuhu bil 'adli. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu, kalau pihak yang berhutang itu safihan, bodoh, au dha'ifan, atau lemah akal. Dia bodoh, dia lemah akal, dia tak boleh nak tulis surat perjanjian, dia tidak boleh juga nak buat apa-apa pun sebab dia bodoh. Berhutang boleh ke tiba-tiba nak tulis minta surat perjanjian? Tak boleh. Berhutang boleh. Orang bodoh, orang yang kurang akal, orang bodoh ni safi, ataupun orang dhaif ni terlalu tua nyanyuk. Tak nyanyuk ni tidak tua, nyanyuk. Baik, orang ini boleh bagi pihaknya berhutang. Orang yang menjaga bagi pihaknya berhutang, tapi segala-galanya tanggungjawab dia. Ya. A sudah lemah, bodoh ke, safih ke, dhaif ke. B sebagai walinya boleh mengambil tanggungjawab bagi pihaknya. Dia boleh berhutang bagi pihak B, boleh berhutang bagi pihak A. Surat-surat perjanjian juga bagi pihaknya. Baik, boleh begitu. Fa in kana allazi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa, kalaulah orang yang berhutang itu safihan, bodoh, aw dha'ifan, ataupun lemah termasuklah dalam ni sakit ke yang kita sebut tadi, terlalu tua ke, ataupun memang tidak mempunyai akal yang cukup untuk membuat urusan, ataupun aula yastati'u ayyumillah, ataupun dia tidak mampu untuk merencanakan isi surat, tidak mampu untuk merencanakan ini kerana dia gagap, umpamanya gagap, susah nak bercakap, oleh sebab itu maka dia tidak mampu. Falyumlil waliyuhu bil adli, hendaklah pula orang yang merencanakan itu, walinya hendaklah rencanakan dengan adil. Lantik orang lain untuk menyebutkan butir-butir yang ditulis dalam surat perjanjian itu. Orang lain. Siapa orang lain? Walinya, penjaganya siapa? Tak boleh. Kalau dia gagap awak tak boleh. Macam mana awak nak tulis, macam mana? Ataupun orang sakit tak boleh, tua tak boleh, bodoh tak boleh, sebab mereka tidak mempunyai ahli. Kalau begitunya dia beli boleh, berhutang boleh, tak boleh buat surat tak boleh. Berhutang pun orang lain juga. Orang yang anak yatim misalnya, dia mempunyai harta, jual beli boleh, tapi orang lain bagi pihaknya. Orang lain. Orang sakit, boleh jadi dia sakit, pada ketika dia sakit dia tak boleh, lepas tu dia sihat. Sekarang dia kanak-kanak, selepas daripada ni dia dewasa, pemegang amanah yang kita sebutnya hari ini. Aula yastati'u ayyumillah huwa falyumlil waliyuhu bil adli, ataupun dia tidak mampu untuk merencanakan butir-butir dalam surat perjanjian, falyumlil waliyuhu bil adli, hendaklah walinya merencanakan butir-butir perjanjian jual beli itu bil adli, dengan adil. Jangan pula dia buat sambil lewa saja, oleh kerana tidak barang dia tulis sajalah apa-apa saja nak tulis, umpamanya. Tak boleh, buatlah seperti hak sendiri. Buat seperti hak sendiri, itu maknanya bil adli. Seringkali orang bila tidak hak dia pun buat tak erti, dia buat lebih kurang. Bila sampai kepada hak dia, setiap butir dia nak faham pasal barang dia sendiri. Manusia selalunya begitu. Islam menolak dengan cara ini, kerana ini adalah satu sikap tidak adil dan zalim namanya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, wastashhidu, dan hendaklah kamu mengadakan
dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang kamu. Mimman tardawna minas syuhada, dari orang-orang kamu, orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Sebelum ni kita bercakap pasal keperluan kepada tulis. Hutang piutang mesti ditulis. Tulis hutang, dan tidak cukup setakat tulis. Wastashhidu, bawa pula saksi. Adakan saksi bagi memastikan bahawa tulisan itu siapa, mengenai hutang siapa. Perlu ada saksi supaya hak-hak manusia ini berjalan dengan betul. Tidak ada orang yang makan harta bukan kepunyaannya. Ini sangat besar dalam Islam. Dalam Islam menganggap perkara ini boleh memburukkan hubungan masyarakat di dunia dan di akhirat. Ayat menyatakan wastashhidu syahidaini, hendaklah kamu bawa saksi, dua saksi, mir rijalikum, daripada orang lelaki kamu. Bawa saksi. Ayat sebelum ni menyatakan siapa yang bawa saksi. Dia bawa saksi mestinya pihak lemah. Bukan pihak lemah, pihak yang kuat. Pihak yang kuat bawa saksi. Pihak yang kuat di sini dia ambil duit hutang. Dia yang kuat. Sebab dia boleh bawa lari, dia tak bayar, tak apa. Pihak yang lemahnya pemberi hutang. Dia mesti bawa saksi. Bawa saksi, dua saksi. Syahidah ini dua saksi. Dua saksi dalam bahasa Arab dia ada beza. Disebut syahidun, saksi kita terjemah. Syahidun, saksi juga. Syahid dalam bahasa Arab maknanya orang yang menyaksikan peristiwa. Itu syahid. Syahidun, orang yang berpengalaman menjadi saksi. Bukan semua orang boleh jadi saksi. Sebab waktu nak memberi keterangan, dia hilang habis dalam kepala dia. Waktu nak beri keterangan dalam mahkamah, hakim tanya-tanya, hilang habis. Ini orang yang tidak berpengalaman. Mahu orang yang berpengalaman. Satu saksi tak cukup. Mahu syahidah ini dua orang saksi. Dalam bahasa Arab, syahid maknanya sirah mubalaghah. Syahid maknanya orang yang sungguh-sungguh berkelayakan untuk menjadi saksi. Dia bukan saja menyaksikan peristiwa, dia pernah sebenarnya memberi keterangan dalam mahkamah. Syahid tak boleh tiba-tiba ambil saja, tak kira latar belakangnya bagaimana ni, buta huruf ke, silap huruf ke, tidak. Tak boleh. Islam tak mau begitu. Mahu pula mir rijalikum, daripada orang lelaki kamu. Orang laki-laki kamu ni maknanya bukan orang laki-laki seperti laki-laki kamu. Tidak, bukan maksud macam tu. Orang laki-laki kamu maknanya orang Islam seperti kamu. Islam. Maknanya bila orang Islam seperti kamu, mahulah mereka ini bukan kafir yang pertama sekali. Dalam mahkamah Islam, orang kafir tak boleh jadi saksi terhadap orang Islam. Tak boleh. Mereka tak boleh tuntut nak jadi saksi juga terhadap Islam. Islam tak terima. Mengapa tak boleh terima? Tak boleh terima sebab kalau diterima maknanya orang kafir akan menghukum Islam. Ini bukan ini tidak ta'assub. Tidak ta'assub. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak jadikan orang kafir itu memerintah terhadap orang Islam. Tak boleh. Tak boleh tiba-tiba mereka menghukumkan dengan sebab saksi mereka. Tidak boleh. Mengapa tak boleh? Pindah sajalah supaya sama antara agama lain boleh. Mengapa agama ini tak boleh? Tak boleh. Ini Quran. Kalau kita pindahlah Quran. Ini pemikiran mereka. Quran boleh diubah, dan memang pun mereka cuba mengubah. Di sini perbezaan sebenarnya. Di sini titik perpisahan. Titik perbezaan antara Islam dengan bukan Islam. Di sini Quran sawabit, perkara tetap. Meskipun satu titik pun tak boleh ubah, satu perkataan pun tak boleh diubah. Ubah ini sudah tidak ada lagi Islam. Ada perkara mutaghayyirat dalam Islam, kau yang boleh ubah. Mari ni nak ubah, boleh ubah. Zakat mereka mahu juga, ambil ini boleh diubah. Tengok dulu pasal kalau orang miskin jadi warga negara Islam juga boleh. Pernah dalam satu masa orang kafir ahli kitab, mereka tak mahu nama jizyah. Jizyah ni hasil cukai kepala. Mereka tak mahu nama. Mereka mahu nama sedekah juga. Tak apa. Padahalnya jizyah, sedekah sama saja. Orang bukan Islam namanya jizyah. Mereka rasa terhina nama jizyah. Cukai kepala. Sebutnya cukai kepala terjemahnya. Mereka mahu nama sedekah, mahu zakat juga, mahu mulia. Tak apa.
Masuk Islam tak mahu. Tukar saja. Kadarnya sama saja. Kadarnya sama saja. Jadi oleh kerana itu jizyah bukan bermakna satu penghinaan terhadap mereka, tidak. Tidak. Baik. Kita pergi yang ni. Wastashhidu syahidaini, dan hendaklah kamu adakan saksi. Wastashhidu ni adakan 2 orang saksi mir rijalikum, daripada laki-laki kamu. Laki-laki kamu ni maknanya orang Islam seperti kamu, bukan puak kamu, bukan laki-laki daripada puak kamu. Jangan cari puak orang lain. Puak orang lain dia saksi tak betul. Tidak dalam keputusan sebenarnya tidak ada unsur-unsur kepentingan sempit boleh mempengaruhi keputusan hukum. Tidak. Mahu Islam, mahu dia adil, mahu dia kata tidak pada tempat yang tidak, dia kata ya pada tempat yang sepatutnya mereka kata ya, dan agama mereka yang menyuruh supaya mereka berkata begitu. Mir rijalikum, daripada laki-laki kamu. Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi dan tak boleh ditinggi lagi di atasnya. Jika orang kafir menjadi saksi terhadap orang Islam, maka maknanya mereka lebih tinggi. Islam tak mahu. Islam tak mahu, tetapi hak mereka sebenarnya tidak dikurangkan. Islam mahu, Islam juga. Jika mereka menolak Islam untuk menjadi saksi terhadap mereka, maka itu hak mereka. Tetapi Islam apabila dia memberi persaksian, dia akan adil terhadap siapa pun, terhadap sesama Islam maupun kepada yang bukan Islam. Kita bercakap Islam yang suci dan tidak dipengaruhi oleh kefahaman yang menyeleweng, yang asli, begitu. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, laki-laki. Bila sebut laki-laki, maknanya 2 orang perempuan tak boleh jadi saksi. Ini juga adil. Jangan pula ada satu pihak pula mengatakan tak adil, orang laki-laki boleh jadi saksi, orang perempuan tak boleh jadi saksi. Macam apa? Islam tak adil. Cepat sebenarnya Islam ni seolah-olah berada dalam kandang salah. Bercakap sikit Islam salah. Sebenarnya kita kata Islam melihat lebih jauh dalam perkara ini. Kita lihat dulu. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalaulah tidak ada 2 orang lelaki untuk jadi saksi dalam kes ini, dalam perkara hutang piutang, malah dalam perkara jenayah pun sama, tolak zina saja. Kes zina mahulah 4 orang saksi, lain-lain 2 orang saksi, mahu lelaki, mahu Islam. Jika tidak ada 2 orang lelaki, macam mana nak buat? Masalah 1 orang pun mesti ada juga lelaki, dan 1 orang lagi itu boleh digantikan 2 perempuan. Mengapa tidak boleh 2 perempuan? Mengapa? Islam mahu keadilan. Orang perempuan tahu nak adil ke? Adil. Tetapi orang perempuan dia ada masalahnya sendiri. Masalah yang ada pada mereka tak ada pada lelaki. Orang lelaki bila diminta, bila masa saja untuk memberi keterangan di mahkamah, mereka boleh pergi. Orang perempuan tidak. Dia anak kecil. Dia mengandung. Waktu mengandung boleh nak bawa pergi? Tak boleh. Pada masa-masa yang akhir, mesti terima kenyataan ini. Tak boleh pergi. Jadi menyebabkan keputusan mahkamah terlewat. Islam mahu cepat. Mereka mengandung, mereka dalam keadaan anak kecil, suami mereka tak beri, suami mereka kata kita nak pakai hari ini. Tak boleh. Jadi kalau macam tu, ini masalah-masalah yang seumpama ini perlu dipertimbangkan dengan adil. Penulis-penulis hari ini, terutama sekali orang yang merasakan menuntut keadilan, tapi mereka tidak tahu bahawa keadilan itu di mana duduknya. Islam tidak meletakkan orang perempuan sebagai kelas 2, tidak. Semua orang, ibunya perempuan, mak saudaranya orang perempuan, anaknya ada orang perempuan, oleh kerana itu tidak seharusnya memandang begitu. Tetapi kelemahan orang perempuan tidak ada pada lelaki, dan kelemahan orang lelaki tidak ada pada perempuan. Tidak ada. Orang lelaki kelemahnya dia terlalu kasar, tidak layak untuk mendidik anak-anak di rumah. Tidak layak. Oleh kerana itu yang layak bekerja keras, cari nafkah. Kamu pergi mencari nafkah. Di rumah berilah kepada isteri, berilah kepada kaum perempuan, kerana emosi mereka tinggi, halus, mereka lebih layak di sini. Untuk menjadi saksi pun Al-Quran menyatakan bagaimana antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Mereka mudah tersasul dalam memberi suatu keterangan. Jadi oleh yang demikian, Quran menyatakan begini,
Fa illam yakuna rajulaini, kalaulah dua-dua saksi itu tidak ada dua orang lelaki. Susah nak cari dua orang lelaki, tak ada ni tak tahulah, ada tetapi tak semayang, nak jadi saksi macam mana? Ada tetapi dia buta agama, tak boleh nak jadi saksi. Tak adil, mestinya begitu. Kalau begitunya, farajulun wa imra'atan bolehlah juga, mesti ada seorang lelaki, mesti ada juga. Orang katanya wa ubat, mesti ada wa ubat. Lelaki mesti ada seorang, wa imra'atan, dan dua orang perempuan boleh. Dua orang perempuan ini mengganti pada satu tempat lelaki. Mengganti maknanya sama-sama memberi keterangan pada satu masa. Satu lagi untuk mendengar. Jika ada yang jika berlaku tersasul, silap, tersilap dan sebagainya, maka wanita yang satu lagi hendaklah membetulkannya. Itu tujuannya. Tapi perempuan lelaki dia boleh naik seorang-seorang saja untuk memberi keterangan. Perempuan tidak, dua-dua naik. Dua-dua, pasal apa? Satu lagi untuk menjaga. Kalau ada tersalah, dia akan betulkan. Farajulun wa imra'atan, dua wanita menggantikan satu lelaki. Mimman tardawna minasyuhada, saksi itu pun daripada orang yang kamu rela, kamu redha. Kamu akan redha, mestinya redha jika agamanya kuat. Jika agamanya faham kedudukan agama. Kamu mestinya tidak redha jika agamanya tidak kuat dan dia tidak jujur. Kejujuran mesti adanya pada pada orang yang beragama. Mimman tardawna minasyuhada. Mengapa dua orang perempuan? Mengapa tidak empat perempuan? Tak boleh. Tak boleh. Mesti ada juga lelaki. Tak boleh ini bukan keputusan ulama, bukan fatwa, Quran. Kalau begitu ubah Quran lah. Ini nak pergi ke sini. Nak pergi ke sini. Yang sekarang ni dia ada satu Quran namanya Al-Furqanul Haq. Al-Furqanul Haq dia ada di Kuwait, dia sebut dah dahulu. Dia ada di Kuwait dan di negara-negara yang setengah dicadangkan. Quran ini layak dipakai oleh semua agama. Layak dipakai oleh semua agama. Jadi saya rasanya kalau layak dipakai oleh semua agamanya, ayat ini mestilah juga di antara yang jadi mangsa lah. Akan diubahlah di sini, satu lelaki, dua orang perempuan. Tak boleh. Mestilah juga dua orang lelaki ke, dua perempuan pun sama. Lingkup habis. Keputusan mahkamah tidak akan jadi tak adil sebenarnya. Tak adil. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dan janganlah pula para saksi itu menolak apabila mereka diminta untuk memberi keterangan. Wajib apabila seorang itu diminta untuk memberi keterangan dalam mahkamah bagi menyelesaikan masalah-masalah yang membabitkan harta benda, membabitkan kesalahan jenayah, yang diminta menjadi saksi hendaklah dia pergi. Tak boleh negara buat alasan anak kecil lah di rumah, laginya apa lagi suami tak ada di rumah lah, apa, tak boleh. Memang perempuannya begitu. Kalau lelaki tidak, tak ada siapa pun tidak boleh menghalangnya, mesti pergi. Hukuman ini hukuman Allah. Al-Quran yang menyatakan begitu. Wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, bila mereka diminta. Kalau mereka tak diminta, tak payah tunjuklah. Orang tak minta dia nak beri keterangan dalam mahkamah. Tak payah. Mengapa? Sebab keterangan dalam mahkamah ini hukumnya fardu kifayah. Dah ada orang lain cukuplah. Tak ada orang lain dia tahu masalah itu, mesti pergi. Mengapa wajib pergi? Kerana manusia wajib menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan, jika dengan sebab ketiadaannya memberi keterangan sebagai saksi, maka keadilan tidak dapat ditegakkan, wajib ditegakkan keadilan itu. La ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Mereka tidak boleh menolak idza ma du'u, bila mereka itu dipanggil. Wala tas'amu an taktubuhu, balik pula kepada saksi. Dan jangan pula kamu rasa segan-segan untuk menulis saghiran au kabiran ila ajalih. Jangan pula kamu segan-segan untuk tulis sama ada kecil ataupun besar ila ajalihi, hingga sampai kepada tempohnya. Hutang mesti ditulis walaupun cirinya kecil. Tak boleh kecil pun mesti tulis di situ. Kepakaran yang ada pada seorang penulis, dia tahu butir-butir ni walaupun sedikit tetapi khilaf dalam masalah yang kecil ini pun boleh menjejaskan keputusan. Tulis walaupun kecil. Begitulah hukum yang berkaitan dengan harta benda. Bakhil sebenarnya hukum dalam perkara ini. Kecil pun dia akan ambil satu kesalahan. Kecil pun.
kita sebutkan sebelum ini, hukum-hukum yang berkaitan sesama manusia, Al-Quran sangat bakhil padanya. Tak maaf walaupun 1 sen. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak, dasarnya musamahah. Musamahah ni maaf. Zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah. Keterangan saksi lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kepada kamu. Wa adna alla tertabu, dan lebih hampir untuk tidak meragukan. Illa an takuna tijaratan hadirah, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai, tudirunaha bainakum, yang kamu edarkan sesama kamu. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Wa ashhidu idza tabayatum, dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi disusah-susahkan. Wala yudarra katibun wala syahid, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu melakukan apa yang dilarang, maka sesungguhnya demikian adalah perbuatan fasik dan haka yang ada pada kamu. Kita masih lagi di dalam ayat mudayanah, ayat mengenai hutang piutang yang cukup panjang dan detail bicara tentangnya. Katanya dalam ayat ini, pihak yang disuruh yang diamanah untuk menulis hutang piutang itu, mereka tidak boleh menarik diri untuk katakan saya tak pandai, saya tak boleh, sedangkan mereka mempunyai kepakaran di dalam bidang itu. Hendaklah dia tulis. Apabila tulis dengan amanah, bila ditulis dengan amanah, akan hilang segala keraguan yang berbangkit pada kemudian hari. Akan berbangkit. Boleh hatta dalam perkara kecil-kecil pun, saghiran atau kabiran, perkara kecil-kecil pun mesti ditulis juga. Bagaimana dalam akad, begitulah dalam perjanjian antara dua pihak, pemberi hutang dan pihak si yang berhutang. Illa an takuna tijaratan hadirah, kecuali jualan tunai. Jualan tunai tak payah tulis. Jualan tunai tak perlu tulis. Itu tak perlu tulis pun jika tidak berlaku, jika tidak ada perkara yang boleh menimbulkan keraguan pada belakang hari. Sekarang kita jual beli barang walaupun tunai perlu kepada tulis. Sebab barang-barang seperti barang elektrik misalnya, sama ada dia berfungsi sepenuhnya ataupun tidak. Jadi bila bawa balik ke rumah ternyata barang tak boleh pakai, perlu kepada tulis. Perlu kepada tulis barang itu sebagai keterangan bahawa kita telah beli dengan harga dan sehingga terbukti bahawa barang itu boleh diguna dengan sebaik-baiknya. Inilah suatu peraturan yang ditentukan oleh Islam, oleh Al-Quran dalam ayat ini, supaya seperti kita sebutkan dahulu, harta yang membabitkan hak manusia jelas dan tidak ada keraguan di sebaliknya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, jual beli secara tunai khususnya dalam perkara yang kecil, tidak ada salah untuk kamu tidak menulis. Kita beli gula sekilo misalnya, ini tak perlu tulis. Lagi apa laginya? Lagi perkara-perkara yang sudah jelas, kita bayar tunai dan barang itu pun layak dipakai umpamanya, tak perlulah ditulis. Tak perlu, ini maknanya tidak wajib ditulis. Jika pihak pembeli, pihak penjual ingin mengeluarkan kenyataan, keterangan, risik misalnya untuk sebagai tanda, maka itu terpulanglah kepada ketadbiran antara sesama manusia. Wa ashhidu idza tabayatum, dan hendaklah pula kamu mendapatkan saksi, mengadakan saksi apabila kamu berjual beli. Mesti ada, tulis saja tidak cukup. Kerana bila tulis saja, siapa yang tak ada saksi? Boleh jadi pihak penjual dia tulis sesuatu yang boleh memihak kepadanya. Pembeli yang menulis ada sesuatu yang memihak kepadanya. Jadi oleh kerana itu biar ada orang yang ketiga, saksi, bagi memastikan bahawa tulisan ini benar seperti yang diakadkan. Itu. Wa ashhidu. Ulama kita menyatakan saksi Syafi'i, saksi ini tidak wajib, hanya sunat sahaja. Tetapi seorang ulama namanya Ibni Jarir At-Tabari dan lain-lain lagi menyatakan wajib ada saksi, wajib tulis dan wajib ada saksi, wajib tulis. Pendapat ini walaupun pendapat yang tidak masyhur, bukan tidak masyhur, tidak merupakan pendapat kebanyakan ulama, tetapi pada masa-masa yang akhir ini rasanya perlu tulis dan perlu ada saksi, bagi memastikan bahawa itu benar seperti yang diakadkan. Itu wa ashhidu. Ulama kita menyatakan saksi Syafi'i, saksi ini tidak wajib, hanya sunat sahaja. Tetapi seorang ulama namanya Ibni Jarir At-Tabari dan lain-lain lagi menyatakan wajib ada saksi, wajib tulis. Pendapat ini walaupun pendapat yang tidak masyhur, bukan tidak masyhur, tidak merupakan pendapat kebanyakan ulama, tetapi pada masa-masa yang akhir ini rasanya perlu tulis
Kerana dalam jual beli seringkali orang tertipu. Terutama sekali pihak yang lemah mudah tertipu dalam jual beli yang mereka akadkan, yang mereka beli. Wala yudarra katibun wala syahid, dan jangan pula memudaratkan, menyusahkan penulis, saksi dan juga saksi, jangan memudaratkannya. Apabila penjual dan pembeli menggunakan rani, membuat surat perjanjian, misalnya ada penulisnya dan ada saksinya, jangan memudaratkan dia. Jangan memudarat, kita guna masa dia, kita kena bayar. Sebab apa? Kepakaran dia. Kita guna saksi, mesti bayar. Jangan memudaratkan dia. Kita panggil dia, bawa pergi ke mahkamah untuk memberi satu keterangan sebagai saksi. Kerja dia terpaksa tinggal hari itu, mesti bayar. Kerugian yang dia tanggung pada hari itu mesti dibayar ganti rugi itu. Ini satu peraturan yang memang wajar. Sekarang kadang-kadang kita ambil satu orang tu 1 hari, 2 hari kita ambil dia untuk nak buat kerja. Kita bayar bagi makan saja, bagi jamu makan pagi petang misalnya, sudah cukup. Salah dalam perkara ini. Ini memudaratkan dia. Dia memikul tanggungjawab kepakaran dalam sesuatu bidang. Kita pergunakan tapi dia tak bayar. Tak bayar. Ini disebutkan di sini salah di dalam hubungan memudaratkan orang lain. La yudarra, jangan dimudaratkan. Katibun wala syahid, sama ada penulis ataupun saksi. Kita banyak perkara. Dulu lah, sekarang ni pun lain dah sikit dah. Dulu anak-anak kita ajar, kita hantar kepada guru Quran di kampung. Guru Quran tu mengajarlah dia pagi petang 1 sen tak bayar dia. Tunggu nanti tahun nanti sampai musim raya, kita bagi zakat kat dia. Zakat terah RM2 kata. Bagi anak kita 3 orang bagi zakat kat dia. Anak kita mengaji bertahun-tahun. Guru Quran. Tak apa dah, guru Quran mengajarlah dianya pagi petang. Tapi kita nak hantar kelas tuition, kelas muzik, kita bayar RM100 satu subjek. Bayar. Di mana keadilannya? Di mana keadilan? Kita berlaku tidak adil sebenarnya terhadap orang yang seumpama ini. Betul lah, dia katanya dia mengajar ikhlas. Anak kita dia mengajar agama. Pandai-pandai pula kitanya agama, tak boleh ambil upah. Pandai kita lebih pandai pada dia. Agama. Ini sepatutnya bukan sajalah kelas Quran ke kelas apa-apa ke. Tenaga orang lain mesti dinilai sepenuhnya. Mesti dinilai dengan adilnya. Berapa sebenarnya 1 jam seorang yang memiliki kepakaran dalam satu bidang itu? Berapa 1 jam? Mesti dinilai. Sebab itulah surat perjanjian ini pun, surat perjanjian ini tidak murah sebenarnya. Berapa? 250, 300 itu tak ada berapa harga barang. Berapa harga barang jualan itu? Dinilai. Ini sah sebenarnya, dan Quran memang menyarankan semua pihak harus sedar bahawa tidak boleh memudaratkan satu sama lain dan apabila menggunakan kepakaran mereka. La yudarra katibun wala syahid, jangan memudaratkan penulis dan juga saksi. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu berbuat begitu, kamu guna kepakaran orang, kamu tak bayar dia. Tak bayar. Kalau begitu fusuqun bikum, kamu fasik dengan sebab itu. Fasik kamu tidak mempunyai maruah di dalam agama sebab guna kepakaran orang lain, tidak diberi bayaran yang sewajarnya. Fa innahu fusuqun bikum. Dalam bahasa Arab bila disebut begini, fusuqun bi. Bi ni dia terlekat saja. Terlekat maknanya kita sebutnya, kalau kamu berbuat demikian, menyalahi peraturan ini, kamu tidak nilai kepakaran saksi dan penulis ini, maka fasik berada bersama-sama kamu. Kekotoran berada bersama kamu di mana-mana pun. Kekotoran ini bila nak minta sekali lagi, penulis kata tak boleh lah. Tak boleh, dia buat-buat sikit. Kena sekali dah dulu. Bawa dia jadi saksi, tak bayar kepada dia kali yang kedua, dia terasa berat lah. Terasa berat tu mengapa? Kerana dia sudah baca lebih awal lagi. Orang ni bila dia guna tak bayar ni. Tak bayar. Itu maknanya fusuqun bikum, kamu sudah dikenali dengan kefasikan, menyebabkan orang akan jauh daripada melayani kehendak kamu. Fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah mengajar kamu.
Selepas daripada bicara tentang hukum yang begitu banyak, jual beli, hutang piutang dan sebagainya, saksi dan segala peraturan-peraturan yang dikemukakan dalam ayat terpanjang ini, satu perkara lagi yang boleh menjamin peraturan itu lancar dan terus berjalan, iaitulah perlu ada kesucian hati, namanya takwa. Takwa, maka perkara ini dia boleh, yang haram tetap jadi haram, yang halal boleh jadi akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Halal haram itu, hendaklah seorang yang terlibat dengan setiap amalan itu ada perasaan takwa padanya, iaitu takut kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, yang haram dia boleh cari lagi jalan jadi halal. Dia boleh jadi halal. Dulu saya di Universiti Melayu, nak sebut pengalaman, dia bukan pasal dah lama dah benda ni, dah ada puluh-puluh tahun dulu. Kita berpindah daripada Nelampuri mai ke Universiti Melayu. Dia ada peraturannya, peraturan kelim ni dia ada logi lah, apa lagi lah, macam-macam lagi. Dia boleh 10 hari sebelum, 10 hari selepas, hotel lah, macam-macam. Kita boleh buat. Tanya kawan-kawan kata Treasury lulus, ni buatlah. Kita tanya hati kita pula, sebenarnya kita tidak guna, macam mana kita nak ambil. Kita tidak guna 5 hari ke 10 hari kita tidak guna. Sebenarnya apa yang seumpama itu, walaupun boleh dari sudut undang-undangnya, katakanlah dari sudut undang-undang boleh, hati tak dulu. Hati rasa tak sampai hati untuk nak kita nak claim sesuatu yang kita tidak guna. Jadi saya rasa perkara yang seumpama ini biasa sebenarnya dalam hidup kita sebagai seorang pegawai. Biasa, tetapi jika tanya hati lulus tak lulus, hati kata tak lulus. Undang-undang kata boleh, ada resit, boleh, kita minta saja dia bagi gitu je. Hotel boleh bagi, bayar dia RM50 nak berapa hari lagi. Boleh ke macam tu? Inilah sebabnya Al-Quran apabila bercakap pasal undang-undang ni, dia tutup dengan wattaqullah. Dia tutup dengan wattaqullah. Cakaplah undang-undang ni, undang-undang biarpun halus undang-undang itu, peraturan itu baik, tetapi jika tidak ada takwa kepada Allah, bocor sebenarnya. Bocor, bolos orang kata sebutnya. Tak jadi, tidak mempunyai apa-apa erti di sebaliknya. Jadi kawan-kawan saya pada ketika itu, kita tak payahlah. Kita pun jadi pakai senyap begitu saja. Senyaplah. Ambil setakat yang kita rasa boleh makan. Tak boleh. Tak lebih-lebih lagi tu. Hati kata tidak. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan naklah kamu bertakwa kepada Allah. Ayat sebelum ini dalam surah Al-Baqarah ni banyak sekali sebut takwa. Banyak. Takwa yang disebut tadi selepas daripada bicara tentang hukum. Hukum puasa la'allakum tattaqun. Hukum cerai, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dia bertakwa. Tidak ada satu hukum yang dibicarakan dalam Al-Quran yang tidak ditutup, yang tidak diiringi dengan takwa. Maknanya hukum tidak berjalan dengan sebaik-baiknya jika tidak ada takwa padanya. Jadi oleh kerana itu, inilah dia Islam sebenarnya. Inilah Islam yang kita nak berkata di mana-mana sekalipun. Islam itu asasnya iman. Bila ada iman, maka peraturan boleh berjalan dengan baik. Apabila iman tak ada, maka iman ini iman pada hari akhirat. Iman bangkit hari akhirat, nanti akan bangkit semula dan mempertimbangkan segala amalan akan ditentukan surga neraka. Adakah dalam ajaran-ajaran agama lain? Setakat mana agama lain menanam perkara ini sebenarnya? Cuba kita nak sebut perkara luar, tu. Adakah tak ada? Jika tak ada satu kekurangan, inilah keistimewaan di dalam Islam. Keistimewaan di dalam agama Islam yang tidak boleh disamakan, walaupun namanya agama, tapi tak boleh disamakan dengan agama lain. Islam walaupun mengadakan hukuman yang begitu halus, tapi tidak menyerahkan kepada pihak lain untuk menguatkuasakan peraturan itu, tidak. Tapi meletakkan hatinya yang menjadi saksi sama ada perkara itu boleh diterima ataupun tidak diterima. Hati yang disebutkan di sini, wattaqullah. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah mengajar kamu. Allah mengajar. Yakni perkara ini bukan satu undang-undang ciptaan manusia, undang-undang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kamu berserta dengan takwa. Artinya terimalah hukum ini bersama dengan takwa. Jangan terima hukum saja, buat jual beli saja. Jual beli, surat jual beli, jual tapi takwa tak ada guna juga. Tak ada guna. Ada surat takwa, tapi dia cari jalan dia nak lari daripada peraturan itu. Boleh.
Tetapi orang yang ada padanya takwa, tak ada sorak boleh pergi cari sorak itu. Dia mesti menentukan sorak. Kalau tak ada sorak boleh cakap mesti benar dalam perkara itu. Begitulah ayat ini seolah-olahnya mendalam dan menyentuh perasaan orang yang beriman bahawa iman sebenarnya perlu seorang itu bertanggungjawab dengan setiap perbuatan dilakukan. Setengah ulama tafsir menyatakan begini dalam tafsiran ini. Dia kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan saya Allah beri ilmu kepada kamu. Beri ilmu tambahan. Ilmu kita sentiasa setiap hari dia mesti bertambah. Sepatutnya bertambah ilmu di atas ilmu. Kita mempunyai sedikit ilmu boleh dijadikan asas untuk pertambahan. Tetapi tidak bertambah ilmu ini jika tidak ada takwa. Allah tidak buka kepada mereka yang tidak ada takwa kepadanya. Dibuka hanyalah hati, dibuka kepada orang yang ada takwa, maka setiap hari ilmunya akan bertambah dengan sebab adanya ketakwaan itu. Takwa sebagai asas. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala perkara, Maha mengetahui. Ini juga satu ayat yang penutup yang sasarannya ialah hati setiap orang yang terlibat. Allah tahu segala perkara. Kita sembunyikan dalam surat perjanjian setengah perkara yang patut kita sembunyikan. Kita tak tulis benda tu. Ataupun kita tulis juga benda-benda yang tak ada kena-mengena pun. Boleh jadi jurutulis itu dia tahulah. Ni perkataan ni kena ada, ni perkataan ni kena ada. Manakala kena saksi pula, kena ada saing pula misalnya. Boleh. Tetapi benda itu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Saing dah ada, saksi sudah ada, tapi boleh lagi main. Boleh. Jadi kalau begitu satu lagi kunci ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu dalam semua perkara. Yang kecilnya, yang besarnya. Yang tidak diketahui oleh manusia, oleh kedua-dua pihak tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ilmu sebenarnya apabila disebut sama ada ilmu Allah ataupun ilmu manusia, dia menentukan perubahan berlaku selepas itu. Manusia yang berilmu, dia akan hidup tidak seperti orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala apabila menyebutkan pihaknya bagi dirinya, dia mengetahui segala sesuatu, ada tindakan selepas itu. Dia tidak akan memberitahu hanya dia berilmu kemudian tinggal setakat ilmu begitu saja. Tidak, dia akan menentukan tindakan bagaimana? Tindakan pada hari akhirat, balasan baik bagi mereka yang jujur dan balasan buruk terhadap mereka yang tidak jujur dan dalam urusan muamalatnya. Itu maknanya pemberitahuan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui di atas setiap sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala perkara. Jadi termasuklah kalau dalam ayat ini perkara jual belilah. Perkara jual beli, perkara saksi, perkara tulis menulis, perkara tempoh, kemudian tempoh bayaran, semuanya itu diketahui. Dan perkara ini tidak akan selesai di dalam dunia ini saja, tetapi akan dibawa lagi kepada akhirat. Di dalam hadis ada menyebutkan orang mukmin, manusia pada akhirat ada yang datang ke sana dalam keadaan muflis. Muflis bagaimana? Sahabat Nabi kata dia bawa semayang, dia bawa puasa, dia bawa zakat, tapi puasa zakatnya muflis juga orang ini. Mengapa? Hutang orang masih banyak yang belum dibayar. Hutang harta benda, hutang mengumpat, hutang hak-hak manusia. Pada hari akhirat dibayar dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Akhir sekali orang ini sekalipun semayangnya banyak puasanya, zakatnya, turiha finnar, dicampak juga ke dalam neraka. Jadi itulah dia di antara perkara yang berkaitan dengan ayat ini. Kemudiannya masih lagi dalam ayat berikut ini berkenaan dengan hutang lagi, iaitu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Sambung nanti. Kami setakat dulu pagi ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam.